Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pengerusi majlis, pengerusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasanya, seluruh yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menunggu 10 minit. Wiz bawa pintu belakang, Ustazah tak jumpa mana pintu depan. Lepas tu naik tangga, turun tangga cari, subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi tabarakallah, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Khawatir hanya jasadnya, tiada rohnya. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita bertemu pada pagi Jumaat yang barakah. Disebutkan Nabi SAW nak mencari keberkatan, di antaranya adalah berpagi-pagian. Okay? Jadi kita berpagi-pagian. Ada pangkat ayah-ayah saya, ada pangkat ibu-ibu saya, ada rakan sebaya saya, nampak wajah ada pangkat anak-anak dan adik-adik Ustazah Zai. Jadi Alhamdulillah bertemu kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah redha akan pertemuan ini. Tajdid niat, perbetulkan niat, berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah sekalipun lisannya yang mulia menipu, bercakap perkara-perkara yang lara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menujunya orang yang mencintai ilmu ke medan ilmu, ke Raudatul Jannah, ke taman-taman syurga yang dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar nilaiannya daripada harta rampasan perang. Itulah dia ilmu. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perjalanan kita tadi yang berjalan kaki, yang naik motor, yang naik kereta, semua ini diibaratkan seorang yang berjalan ke medan jihad. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala pandang dengan kemuliaan. Jadi bila Allah pandang kita dengan mulia, jangan pernah menghinakan diri kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Apakah itu ilmu? Yang bila dapat satu diamalkan satu. Jangan kita himpun ilmu tapi yang mana kita amal satu pun kita tidak berbuat akannya. Maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembalikan untuk apa semua ini? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang panji-panji yang mana umatku ketika berada di mahsyar, tak ada siapa orang boleh membanggakan anak-anaknya yang ramai. Tak ada siapa manusia yang boleh menceritakan tentang pangkat dan keturunannya. Tak ada siapa yang menggula-gulakan Allah dan para malaikat dengan harta yang ditinggalkan. Kerana saat itu tempat bercucuk tanam, itulah bumi Allah Subhanahu Wa Taala telah hancur lebur. Tak ada dah untuk kita jadikan sebagai sandaran. Yang ada saat itu kita berada pada yaumul hisab, dihitung kat mana kita belanjakan harta. Bukan itu sahaja ia nampak lebih mudah, tetapi yang sukarnya ditanya, kita dah belanja kepada tempat yang baik dah, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Justru kita dah belanjakan kepada kebaikan, Allah tanya, dapat ni dulu dengan cara bagaimana? Sebab itu pagi tadi kita bersarapan sekeping roti di atas meja, nampak sedap,
nampak halal, tetapi bukan mesti roti yang tidak ada bahan-bahan yang haram itu adalah halal. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan roti tersebut? Mengambil hak orang adalah haram, menggunakan duit yang haram, membeli barang yang halal ia menjadi haram. Semua ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana umatku, kita mengharapkan kaki kita bergerak melangkah pantas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pimpin umatnya menegur air daripada telaga Kautsar yang menghilangkan segala dahaga, dan tak rasa nak minum lagi dah selama-lamanya. Subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin tangan-tangan yang penuh kemuliaan, dimuliakan oleh Allah ini ke pintu-pintu syurga. Dibukakan syurga oleh malaikat Allah untuk Rasulullah sebagai penghuni syurga. Tapi Nabi tetap tak masuk lagi. Ditanya kenapa tak masuk lagi ya Rasulullah? Nabi menoleh ke belakang, mana umatku? Jadi umat yang mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Bila kita kenang cinta dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa layak ke dapat syafaat sebesar itu. Kerana apa? Kerana saat kita duduk di majlis ilmu, ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, perbaiki niat kita. Semata-mata nak datangkan rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata nak tunduk kepada segala perintah Allah dan berlawan dengan nafsu, kitalah pemenangnya. Yakni bila nafsu kata buatlah, tapi kita boleh berlawan dengannya, Allah dan Nabi tak bagi aku buat ni. Sebab itu apa sahaja yang memasukkan kita ke syurga Allah adalah apa sahaja yang dibenci oleh nafsu. Kita tahu benda ni aku suka ni, tapi Allah dan Nabi tak suka. Ramai anak-anak muda yang ustazah pandang wajahnya, Masya Allah, bila setiap langkah keputusan yang kita nak buat, akal yang Allah bagi ni, Allah dan Rasul suka tak aku buat ni, insya-Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak timbang dulu, kita tak tanya dulu, sebab tu muslimin muslimat dirahmati Allah, akal ini memuliakan kita. Allah jadikan kita ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Kerana apa? Kerana Allah siapkan kita dengan pakej akal. Tak mesti ustaz ustazah boleh berfikir demikian, tak mesti mengaji dalam bidang agama boleh berfikir ini baik ataupun buruk. Kita capai saja tahap usia mumayyiz, seorang anak umur 7 tahun disuruh berdiri tengah jalan raya, dia takkan mahu dah. Kerana apa? Dia telah mencapai usia mumayyiz, dah boleh beza mana baik mana buruk. Kenapa nak berdiri tengah jalan ibu? Nanti kalau adik kena langgar kereta, matilah adik. Dia boleh bezakan. Tapi kalau bayi yang masih merangkak, ayahnya datang, undur kereta masuk dalam pos, tak perasan pun pintu terbuka, lalu merangkak tunggu ayah. Kan biasa kita dengar bayi digilis sendiri oleh kereta ibu atau ayah. Sebab dia tak tahu, baik ke kalau duduk tunggu ayah yang sedang reverse kereta ke belakang. Muslimin muslimat, inilah hikmah Allah anugerahkan akal kepada kita. Kalau akal kita tak gunakan, kamulah sebenarnya yang menjadikan dirimu sebagai asfalasafilin, serendah-rendah. Yang merendahkan itu bukan Allah. Di Indonesia disebutkan aspal itu adalah jalan raya yang kita pijak, yang diperbuat daripada tar yang panas, layaknya hanya berada di bawah telapak kaki, dipijak-pijak. Maka siapakah aspal? Siapakah asfalasafilin? Yang merendahkan diri kamu itu bukan pernah Allah mentakdirkan kamu begitu, kerana Allah tidak pernah zalim kepada kita. Sedangkan yang zalim pada dirinya adalah diri orang tersebut tanpa menggunakan akal anugerah Allah. Kenapa ustazah buka mukaddimah dengan bunyi yang begini? Kerana ustazah nampak lebih ramai orang muda daripada orang berusia. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tanyakan ibu-ibu ayah-ayah kita, kalau diberi pilihan, muslimin muslimat dirahmati Allah, ingin jauh lebih tua daripada usia yang sekarang atau ingin kembali muda? Jawapannya sudah pasti, kalaulah saya boleh patah balik ke belakang ustazah, kalaulah saya boleh muda balik ustazah, ikut ustazah pergi umrah. Muslimin muslimat, boleh taja satu keluarga 16 orang ke Baitullah, tapi ditolak atas wheelchair. Kalaulah saya boleh patah balik ke belakang ustazah, saya tak gunakan duit kekayaan saya round the world, satu dunia saya sampai dah,
tapi hati saya tak terpikat langsung nak sampai ke Mekah dan Madinah. Hari ini setelah rasa dah tak boleh nak berjalan ke sana sini tanpa dipimpin oleh zuriat keturunannya, Masya Allah, biarkan mereka bertawaf berulang kali, berlari di tempat sa'i kerana mereka masih muda. Saya berada di atas wheelchair, kaki saya dah tinggal sebelah, saya dah tak ada makna apa-apa. Kalau orang tak tolak, orang tak bawa, saya tak boleh buat amal ibadah. Tak apa cik, sebab ini juga ibadah. Bawa seluruh ahli keluarga untuk dekat ke Baitullah. Maka insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, itu juga satu mujahadah yang sangat besar. Belum terlambat penyesalan ketika berada di atas kerusi roda. Belum terlambat penyesalan ketika berada atas dunia. Penyesalan yang paling merugikan dan menangis tidak ada ubatnya lagi adalah penyesalan di akhirat Allah. Jadi kalau ketika balik bertemu Allah di kampung akhirat baru kita menyesal, muslimin muslimat, itulah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi sahabat saya yang saya panggil Kak Aminah, terima kasih banyak-banyak Datin Aminah menjemput ustazah sampai ke masjid yang jujurnya saya tak pernah sampai lagi, walaupun selalu lalu nampak kubah masjid. Kenapa lalu? Ada Baitul Mal kat sini kan, Masya Allah. Saya pernah jumpa sahabat sembang di apa pejabat tu yang putih tu, Pesuruhjaya Sumpah ya, ke lain nama dia, tapi Pesuruhjaya gitulah kan. Jumpa salah seorang staf situ dekat nak pencen dah, muslimat dirahmati Allah, direkmen oleh seorang hamba Allah, ustazah, kalau ustazah dengar cerita kakak ni memang confirm ustazah akan masukkan dalam senarai asnaf fakir miskin untuk menerima tajaan umrah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, saya pergi ke situ sembang dengan beliau, nampak ada masjid dekat kubah, tapi saya tak pernah sampai. Jadi bila Waze bawa ke pintu belakang tadi, kita pun parking betul-betul dekat dengan mana ya, ada timbunan-timbunan papan-papan kayu-kayu lama tu. Naik pula tangga, subhanallah, kat mana pintu masuk dia sebenarnya. Jadi berbahagialah orang-orang yang menghampiri rumah-rumah Allah. Semoga orang-orang inilah yang akan kita jumpa balik di dalam syurga Allah. Jadi sahabat saya kata apa, ustazah nak bagi tajuk apa ya? Saya jatuh cinta dengan yang ustazah cerita dalam TV, tajuknya Tangisan Ahli Syurga. Jadi kalau tanya penceramah ni biasa muslimat kita akan tanya balik, masjid keperluan jemaah sebenarnya nak tajuk apa kak? Jadi jawapannya muslimat, bagilah tajuk apa tu kami pegang sebagai amanah. Justru saya seronok je kalau orang suruh buat tajuk yang pernah diceritakan dalam TV. Kerana apa? Kita belajar, buat rujukan, cari, study, kumpul bahan. Tapi bila dekat skrin TV akhirnya jadi lain. Kita kata lah, tak baca pun hadis tadi, tak baca pun ayat tadi, tak baca, tak sampai pun kepada poin yang ini. Sebab apa? Muslimat terhad, iklannya lebih panjang daripada ilmunya. Kan jadi macam tu. Jadi dekat TV, dekat masjid ni siap sedialah, selagi orang lelaki tak masuk untuk solat Jumaat, kita pun jangan berhenti. Boleh macam tu. Okay? Pakat angguk ke main sebab belum mengantuk lagi. Cuba kalau dah mengantuk. Okay? Baik, kita rujuk surah Al-Isra ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis. Yabkuna, mereka itu sambil menangis, tersungkur bersujud kepada Allah sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Ayat ini ditadabur dalam TV Al-Hijrah, ruangan Assalamualaikum setiap hari Sabtu pagi bersama Ustazah Muzayyanah. Muslimat dirahmati Allah. Minta kenapa kali ni tajuk Quran pendek sangat ni Ustazah? Sebab dalam Quran ni kita nak jumpa perkataan kalimah menangis, tajuknya adalah Tangisan Ahli Syurga. Ketika mereka bagi tajuk last minute tu, Ustazah kata macam tak sesuai Tangisan Ahli Syurga. Sebab apa muslimat? Dalam syurga tu dah tak ada orang menangis lagi dah. Faham ya? Dalam syurga tu dah tak ada orang menangis lagi dah. Sebab itulah orang yang paling diuji Allah dengan banyak mengeluarkan air mata di atas dunia, insya-Allah redha kita, terima kita, tempuh kita akan takdir itu, lalu memilih untuk berdamai dengan takdir.
insya-Allah orang yang banyak menangis ini di dunia, nanti di akhirat Allah adalah orang yang tersenyum riang, yang wajahnya berseri-seri. Di mana tempat istirahatnya, itulah bersandar di pelaminan-pelaminan yang indah di dalam syurga Allah bersama pasangan-pasangan. Walaupun matinya di usia tua, dimudakan semula oleh Allah, teringin dengan nikmat yang mana? Syurga menceritakan buah-buahan. Syurga tak cerita tu kalau kita nak dapat kemewahan, limpahan kekayaan. Tengoklah ustazah YouTube cerita-cerita orang-orang kaya, air-air dihidangkan dengan gelas-gelas yang seksi, bukan perempuan seksi saja datang, tapi gelasnya berbentuk seksi. Ustazah pun tak boleh nak faham cerita, tapi rupanya Quran cerita dulu dah. Kenapa Quran tak ceritakan dalam bentuk wanita-wanita yang demikian? Kerana tak diceritakan dengan limpahan air arak yang disemburkan kepada orang yang datang muslimat. Kenapa Quran tak cerita demikian? Tapi Quran menceritakan fawakih, buah-buahan mendatangi si ahli syurga. Sebab atas dunia orang dulu tahu buah tu apa. Orang yang akan hidup sampai tarikh berlakunya kiamat pun tahu buah tu apa. Kalau cerita Quran, dalam Quran itu ada cerita tentang KLCC contoh. Orang dulu tak dapat bayangkan. Sebab itu Quran ini relevan daripada dulu sampai kiamat. Jangan pernah kata tahun 2020 ni kita tak boleh guna dah Al-Quran sebagai hujah. La, sebijak-bijak Allah yang maha alim, yang maha adil, muslimat dirahmati Allah, menjadikan Quran ini sebagai kitab panduan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi buah itu nanti macam mana? Teringin saja nak makan buah yang macam mana. Tapi subhanallah, nikmatnya jauh lebih nikmat, kerana dia akan datang tunduk mendatangi bahagian mana untuk makan? Bahagian mulut. Tunduk kepada mulut. Kalau kamu berbaring, buah datang sambil menundukkan dirinya. Tak payah nak kupas lagi dah, tak payah nak basuh lagi dah, tak payah kita nak bersusah payah. Sebab syurga itu adalah tempat yang penuh dengan kerehatan. Masya Allah muslimat. Hari ini mak-mak selalu cakap, buah ada ustazah dalam peti ais tu, akak setiap hujung minggu mesti beli. Tapi selagi kita tak kupas lagi, itulah duduk je dalam tu. Cuba kalau dah kupas, letak depan TV, tengah tengok TV, kaki naik atas meja, mak hidangkan buah yang dah dikupas, sekejap je licin. Betul muslimin muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Inilah haduan ibu-ibu dekat masjid. Kenapa nak kupas buah pun malas? Jawapannya sebab kena berusaha dulu baru dapat buah itu. Tapi di dalam syurga bukan sudah tempat berusaha, tempat kita istirahat. Terasa nak makan apa pun, ia datang kepada kita. Maka wahai yang sentiasa bertangguh-tangguh, bermalas-malasan atas dunia, tunggu kejaplah, nanti dululah, kiamat ni lambat lagi. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sampai bila nak bertangguh? Semua kita tua ataupun muda on the way menuju mati. Betul? Ke ada yang marah orang muda ustazah cakap macam ni? Semua dalam perjalanan menuju barzah, yang mana bila kita tengok keranda sedang diusung, yang berada di dalam keranda itu sebenarnya ada satu suara yang bila dibawa menuju ke perkuburan ada yang menjerit, kenapa laju sangat bawa mak ni? Mak takut nak masuk ke dalam liang lahat, dalam barzakh itu yang menunggu adalah lubang-lubang neraka Allah. Takut. Kalau kita fikirkan, kita dengar jeritan orang yang sedang berada dalam keranda tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pun akan tanya, mana dia laju? Anak lelaki hang 4 orang ni yang dia usung. Anak-anak mesti sedih kalau yang diusung itu adalah jenazah ibu. Kalau boleh diawetkan, disimpan dalam almari, tak nak bawa ke perkuburan, maka langkah kaki mereka akan perlahan dan perlahan. Tetapi si mayat kata apa? Kenapa laju sangat bawa aku ni? Aku takut yang menanti itu adalah lubang-lubang neraka Allah. Tetapi ada juga yang bersuara, Masya Allah, kenapa lambat sangat ni? Aku tak sabar nak masuk ke dalam liang barzakh. Kerana apa bersuara demikian muslimin muslimat? Roh yang telah terpisah dengan jasadnya. Kerana katanya yang sedang menunggu itu adalah taman-taman syurga Allah. Jadi kalau kita dengar muslimin muslimat dirahmati Allah, tak payah nak gaduh sangat.
Ustazah, kenapa ada tu imam tu pegang, adakah jenazah ini baik, Nabi tak buatkan macam tu, tak payahlah gaduh bab-bab macam tu, kita sangka baiklah saja kan, bukan nak melampaui Nabi buat ataupun tak buat, sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi daripada orang yang ziarah kematian sibuk tanya kereta dia berapa biji, meninggal sebab apa, anak berapa orang, sembang hal dunianya, kan lebih baik diusik sekejap oleh imam. Adakah jenazah ini jenazah yang baik? Kita sebut baik walaupun dalam hati pernah sakit hati dengan dia. Tak apalah ya Allah, mati dah dia, aku ampunkan segala dosa-dosanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab si mati itu sudah tidak selayaknya berbuat apa, hanya Allahumma ghafir laha warhamha kalau dia perempuan, Allahumma ghafir lahu warhamhu kalau dia lelaki. Apa maksud? Dia sudah tidak boleh mengangkat tangan mendoakan dirinya, tetapi dia mengharapkan doa orang-orang yang hidup. Jadi hentikan zip mulut kita daripada bercakap perkara-perkara dunia saat kita ziarah jenazah, sebab semua kita ini adalah calon-calon jenazah. Boleh ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Ustazah ingin menceritakan kenapa manusia ini banyak menangis ketika di dunia. Adakah ia bermanfaat untuk akhirat kita? Kerana apa muslimin muslimat? Disebutkan, jika engkau mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya engkau akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalaulah kamu ni semua tahu apa yang aku tahu, nescaya engkau akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, kenapa banyak sangat kita suka tertawa di atas muka bumi? Saat kita sedang ketawa berseronok atas muka bumi, ketahuilah bahawa kain kafanmu sedang ditenun. Tak kira orang tua ataupun orang muda. Imam Syafi'i sebut kain kafanmu sedang ditenun. Ustazah Muzayyanah sebut kain kafan sedang duduk dalam rak-rak almari masjid, tempat karyah tinggal kita masing-masing. Maksudnya apa muslimin muslimat? Tak tahu di kalangan kita siapa yang dulu, siapa yang kemudian, tapi semua kita pasti akan dibalut dengan kain putih, kain kafan itu. Maka saat kita balik bertemu dengan Allah, adakah roh kita sedang menangis ataupun saat itu roh kita sedang tersenyum riang dalam ciri husnul khatimah, kesudahan yang baik? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah engkau tahu apa yang aku tahu, kalaulah engkau nampak apa yang aku nampak? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dipertontonkan bagaimana cerita-cerita orang dalam syurga, bagaimana cerita-cerita orang yang sedang diazab dalam neraka. Masya Allah, Nabi pernah diperlihatkan dengan matanya sendiri, dipertontonkan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kalaulah kita melihat seperti yang Nabi lihat, maka jangan ada di kalangan anak-anak ustazah yang menyebutkan, siapa suruh Allah tak tunjuk kat kita sekali? Kan? Kita siapa? Yang maksum, yang terpelihara daripada maksiat itu, yang namanya bergandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan pakej akhlak yang mulia, kita nak beridolakan siapa lagi? Kecuali insan agung bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab Nabi tahu patut Quran selalu menyindir kita, memberi ingat kepada kita, in kuntum ta'lamun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Kena dekat Ustazah Idrus, apa cara dia cakap? Quran sebenarnya nak tanya, mu guna otak ke tidak? Tu maksud muslimat. Jadi kata kasar betul bunyi, tapi bila dengar bunyi macam tu baru kita faham. Allah kata tak guna akal ke? Tak berfikir dulu ke sebelum buat? Kamu tidak guna ke apa yang telah Allah ceritakan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila orang itu mengetahui, dia takkan buat perkara yang Allah tak suka. Sebab itu penting untuk kita ada ilmu, untuk kita mengetahui. Jadi harapan ustazah yang datang pada hari ini bukan dipaksa untuk datang, tapi memang nak datang. Okay, muslimin muslimat dirahmati Allah. Lain kalau dipaksa untuk datang, Masya Allah, sebab ilmu ni kan nur, al-ilmu kan nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya muslimat dirahmati Allah akan tembus ke dalam hati yang bercahaya. Maksud kalau hati penuh dengan kegelapan,
dipaksa, tak ikhlas, tak mahu. Muslimat dirahmati Allah, macam mana ilmu nak masuk, macam mana nak dapat yang bermanfaat, macam mana kehadiran kita ini beroleh barakah. Sebab itu betulkan niat dulu. Insya-Allah cakap hal niat dah setengah jam. Okey muslimat. Jadi Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ada dua titisan yang Allah cintai, dua titisan berbentuk air yang Allah cintai. Pertama adalah titisan darah para syuhada. Siapa syuhada? Orang yang syahid di medan perang. Ketika ustazah bawa grup pergi Palestin, kena hari Jumaat, Allah pula bagi ustazah cuti ABC ketika orang solat Jumaat itu. Maka sebab bawa jemaah, ABC pun pergilah masjid, duduk dekat tangga bersama beberapa orang ibu-ibu yang juga tak boleh sembahyang. Duduk kat tangga masjid. Elok orang nak keluar masjid dengar berdilan yang begitu dahsyat. Mereka lemparkan bom-bom yang menakutkan. Saat itu ustazah tengok dengan mata sendiri. Muslimin muslimat dirahmati Allah, orang dalam masjid dah fikir, ya Allah aku ni syahid ni kat sini. Tapi sayunya hati bila ustazah memandang pemuda-pemuda Palestin saat itu bukannya lari bertempiaran, tapi mereka cantum, pautkan tangan-tangan mereka, bahu mereka bercantum untuk jadikan diri mereka sebagai benteng, lindungi orang-orang tua kami, lindungi anak-anak kami, lindungi wanita-wanita kami. Ustazah sebut saat itu inilah jihad. Muslimin muslimat dirahmati Allah kagum dengan pemuda-pemuda Palestin. Kenapa mereka boleh meletakkan badan mereka sebagai benteng, tak ada apa-apa senjata, keluar solat Jumaat. Orang-orang Israel sudah melangkaui masuk ke dalam Al-Aqsa untuk menembak satu persatu. Ustazah tak mau tahu. Ustazah memang setiap hari Jumaat kebanyakannya macam ni. Mereka nak bagi takut orang-orang Islam je. Mereka tak nak orang Islam datang ke masjid. Ustazah tengoklah orang-orang Palestin berjalan, orang-orang Turki berjalan elok lenggang kangkung, tak rasa takut. Yang takut bertempiaran lari ni orang-orang luar, orang-orang Malaysia kebanyakannya. Ustazah tengok sungguh juga, kenapa orang lain tak lari, mereka takkan berani. Ustazah selalu sangat hari Jumaat berlaku macam ni. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada seorang anak muda yang dihadiahi oleh ibunya, habis buat degree, tengah cuti, muslimin muslimat bawa juga ke Palestin. Dia jumpa ustazah, ustazah boleh tak kalau saya tak nak balik ikut mak ayah saya? Kenapa pula? Saya nak mati sebagai seorang syahid di sini, saya nak jadi macam pemuda-pemuda Palestin. Ustazah jawab mudah, tanya mak ayah kamu dulu, mak reba tak kamu ditinggal kat sini? Ustazah senang je, free satu seat, nanti boleh landing-landing dalam kapal terbang. Mak saya nangis, ustazah tak bagi saya duduk kat sini. Utamakan ibumu. Ternyata reba mak ayah itu mengundang reda Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Malaysia, khidmat untuk ummah, bukan tugas kamu untuk berjihad menegakkan bumi Palestin ini. Muslimin muslimat tak selamat dengan adanya orang macam kamu. Tapi bayangkan air mata ibumu yang jatuh, rindu kamu duduk kat sini, risau kamu ada kat sini. Sebab tu setiap kita Allah telah pikulkan di atas bahu muslimin muslimat amanah, tanggungjawab masing-masing yang perlu kita selesaikan. Okey, faham ustazah, saya nak ikut balik ke Malaysia. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ini maksud titisan darah syuhada. Yang sekarang kalau kita tanya ustazah, saya nak pergi ke mana kalau saya nak mati sebagai syuhada? Tak perlu duduk dekat bumi Palestin pun. Ini yang ustazah nak kaitkan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada titisan darah para syuhada, tapi apa lagi jenis titisan yang dicintai oleh Allah, itulah titisan air mata yang jatuh kerana takutkan Allah. Jadi wahai mata yang pernah menangis kerana takutkan Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, bersiap sedialah untuk tersenarai sebagai namanya ada dalam syurga Allah. Ini yang kita harapkan. Tanya pada diri, dia tinggal boyfriend menangis atau tak dapat solat tahajud malam hari menangis? Ditinggal girlfriend menangis ataupun kita tak dapat mati sebagai syuhada yang menangis? Takutnya kita akan Allah. Bila baca tadabbur akan Quran, terasa iman semakin subur, lebur segala takabur. Kerana apa muslimin muslimat? Kerdilnya aku ni ya Allah, aku tak boleh buat apa-apa tanpa pertolonganmu. Tahun 2020 yang kita ingatkan ada kereta terbang, rupanya nak terbang ke sana sini pun tak boleh. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mana nak tunjukkan keakuan kita?
Mana nak tunjuk hebat megahnya kita. Orang beruang yang begitu banyak pun tak boleh buat apa-apa. Semalam lepas satu kuliah, Ustazah sembang dengan bekas pramugari. Habis kontrak dah Ustazah bulan Oktober hari tu. Jadi tak boleh nak buat apa-apa sebab memang kami takkan terbang. Terakhir bulan 2 saya dapat pergi buat umrah Ustazah. Saya tinggal baju-baju barang-barang saya sebab sepatutnya 20 hari bulan 3 saya terbang lagi. Kami memang ada satu hotel tempat penginapan anak-anak kapal, jadi boleh tinggal barang-barang dekat situ sebab tahu jadual next tu bila. Saat terakhir saya pergi, saya duduk dalam raudah 2 jam. Kami anak kapal susah kecuali dapat jadual, mana yang dapat duduk dalam raudah lama, mana yang boleh buat umrah pada waktu itu. Jadi saya pelik dengan rezeki yang Allah beri pada saat itu. Saya dapat duduk 2 jam dalam raudah. Saya bangkit nak balik ke hotel nak berehat, hati saya kata manalah tahu kalau aku tak dapat masuk lagi dalam raudah. Saya patah balik, duduk lagi pada jam yang kedua berikutnya. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik ke hotel, tengok-tengok dia uzur, tak boleh dah masuk dalam raudah, hanya berjalan di luar kawasan Masjid An-Nabawi. Hatinya kata, subhanallah, ramainya orang, macam mana agaknya satu hari nanti kalau Masjid An-Nabawi ni kosong daripada orang. Masya Allah, muslimin muslimat. Tak lama lepas tu berlaku COVID-19. Untuk trip yang seterusnya dah bawa dah beg, bagasi nak masuk dalam kapal disekat. Semua tak boleh terbang. Oh, untuk 2 jam saja mungkin. Rehatlah dekat bilik menunggu. Ternyata Ustazah bukan untuk 2 jam. Sampai hari ini kami tak boleh terbang ke Baitullah. Ternyata kapal yang besar tak boleh membantu apa-apa. Pilot yang hebat, muslimin muslimat dirahmati Allah, anak-anak kapal tak ada nilai apa. Hari ini saling bertelefon. Suami Ustazah hampir tiap bulan bawa jemaah ke Baitullah, pramugara telefon, Ustaz tolong doakan ya Ustaz. Saya sekarang jadi storekeeper kat Giant. InsyaAllah anda mulia sebab anda berusaha untuk bawa balik rezeki yang halal dalam rumah tangga. Jangan mati sebelum ajal. Orang yang mati sebelum ajal, dia tahu nanti habis COVID saya kerja balik, saya nak kejar gaji yang 5-6 ribu tu Ustaz. Tak nak pandang gaji yang 800, yang 1000 ringgit, tak cukup untuk dia. Allah yang maha mencukupkan. Bawalah usaha ini dalam rumah tangga kita, pasti anda dimuliakan Allah. Jadi muslimin muslimat, apa kata wanita semalam lepas kuliah Ustazah? Dia sebutkan, Ustazah, saya sepatutnya berterima kasih kepada COVID. Ada ramai kawan-kawan saya yang sekarang ni mencari majlis-majlis ilmu. Masya Allah, pakai tudung elok lengkap. Sebab di kalangan kami dulu memang nak pakai tudung, tapi kekangan kerja. Ada di kalangan kami yang turun-turun kapal terus masuk tandas, kami pakai tudung. Kami tak reda dengan kerja kami sebenarnya. Sebab tu doa tersebut Allah makbulkan dengan cara begini. Faham tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Tak pernah ada satu perkara pun yang sia-sia Allah ciptakan. Jadi orang yang sabar pasti menang. Kalau kita terpaksa menangis dalam situasi ini, diuji Allah dengan rezeki, diuji Allah tak boleh ke sana ke sini, hatta tak boleh menziarahi ibu ayah di kampung, ada kekangan. Muslimin muslimat, cantum eratkan hati-hati kita nak bertemu dengan orang kesayangan kita kembali di dalam syurga Allah. Tangisi, wahai Allah, cukup-cukuplah, hentikan COVID-19 ini, matikan coronavirus ini, biar pergi buat selama-lamanya. Kami makin menyedari kami ini lemah ya Allah. Dengan harta yang banyak tak boleh buat apa-apa, dengan empire bisnes yang besar tak boleh buat apa-apa ya Allah. Mati segala-galanya. Betul muslimin muslimat dirahmati Allah? Hanya virus yang kita tak nampak di mata. Tapi kenapa kita duduk jarak-jarak macam ni? Sebab ada ahlinya yang mengkaji. Tak boleh duduk rapat-rapat, tak boleh bersin suka-suka hati, batuk tanpa pakai penutup muka. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab mereka mengkaji. Kita tidak mengkaji. Maka jangan pandai-pandai mencaci maki itu dan ini, kenapa kita buat begini-begini. Kita tak mengkaji. Bercakaplah dengan ilmu yang kita ada. Jangan bercakap hanya ikut-ikutan nafsu yang kita tahu. Orang ni kata macam ni Ustazah, orang ni kata macam ni. Ilmu tu setakat mana muslimin muslimat? Quran dah jelaskan, hadis dah jelaskan. Apa kata Quran? Nak bertanya-tanya kepada ahlinya. Orang memang boleh bercakap saja, tapi keputusannya dari siapa? Daripada Allah. Orang boleh berusaha saja. Setiap usaha ni pahala. Anak-anak Ustazah yang masih belajar berusaha bagai nak rak, tiba-tiba hasil keputusan peperiksaan mengecewakan.
bukan hasilnya yang Allah kata ini patutnya kau dapat begini. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Sebab usaha kita ini ada nilai ibadah, diberi pahala oleh Allah, tetapi hasilnya adalah milik Allah. Manusia akan stres bila ambil kerja Allah. Stres lah ambil kerja Allah. Kenapa aku gagal sedangkan aku dah berusaha macam-macam? Masya Allah, kembalikan pada Allah kegagalan itu untuk mengajar kita bangkit. Kejayaan kita yang hari ini pasti semuanya ada hikmah yang tersendiri Allah ciptakan. Sebab bukan mesti orang yang berjaya hari ini terus berjaya sampai ke akhirat. Berjaya dalam bongkaknya, berjaya dalam ujub riak takaburnya, inilah manusia yang akan gagal di akhirat Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Apalagi tangisan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih para wali. Tangisan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih para wali. Ini yang saya sebut depan ex pramugari semalam. Saya kata, Masya Allah Kak, saya kagum orang-orang macam Kak. Saya bersekolah daripada darjah 1 sekolah agama, masuk asrama tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas belajar agama, masuk universiti belajar agama lagi. Maka kawan-kawan saya orang yang belajar agama, dalam grup kawan-kawan sekolah selalu saya sebutkan macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah. Takutnya kita yang konon dari darjah 1 dah kenal tikar sejadah untuk solat, tak tinggal puasa, Quran khatam setiap bulan. Bulan Ramadan tu lengkap 30 juzuk. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saya tanya, pernah tak kita menangis dalam sujud-sujud solat kita? Sebab itu nanti ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang ustazah kasihi, sahabat ustazah kat depan ada buka meja jualan buku yang ustazah tulis ketika PKP. Ni penceramah tak boleh berceramah dalam PKP, tak ada kesana kesini pergi kuliah, jadi kami manfaatkan masa untuk menulis. Ustazah tulis buku yang pertama, Angan-angan ke Firdausi. Angan-angan ke Firdausi ni menceritakan tentang bidadari di pintu Firdausi yang keren tombang 5 tahun lepas di Mekah. Apa ciri hubungan dia dengan Allah? Kata suaminya, tak ada masalah besar dalam rumah tangga, tak ada benda yang dia tak sembang dengan saya. Alhamdulillah kami bahagia, tak ada masalah besar-besar. Setakat masalah kecil, sedangkan lidah lagi tergigit, itu biasa dalam rumah tangga. Tapi saya hairan, tidak ada malamnya tanpa tahajud. Usianya baru lebih 30-an. Kenapa ya wanita muda boleh istiqamah tahajud setiap malam? Dan suaminya perasan menangis dalam sujudnya. Ditanya, apa masalah yang besar sangat sampai menangis-nangis dalam sujud? Kerana indah berbisik-bisik dengan Tuhan yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat. Kita cerita kat kawan-kawan, kawan-kawan boleh cakap apa bang, lega sekejap je. Kita cerita dekat orang tua kita, menambahkan beban fikiran mereka. Lama dah orang tua kita susah, tak payah bagi mereka susah lagi, kita dah tua-tua ni. Biar kita mengadu kepada Allah. Sebab itu bila bercakap-cakap dengan Allah, berdoa daripada hati seorang hamba Allah, pasti akan mengalir air mata. Muslimin muslimat, tanya diri kita, kalau kita dah solat, dah tutup aurat daripada kecil, agak-agaknya ibadah kita ni boleh tak sampai mengalirkan air mata? Sebab itu sudah menjadi kelaziman. Ini cara ustazah bertanya pada rakan-rakan pendakwah, pada kawan-kawan yang dari kecil belajar agama. Apa maksud ustazah bertanya muslimin muslimat? Kita takut tasbih para wali itu belum lagi tinggi nilainya di sisi Allah berbanding taubatnya seorang pendosa. Saya sebut, kalau dulu akak tak pakai tudung, pakaian macam ni ya ustazah, sebelum saya naik dalam kapal amal, pakai tutup kepala, saya menangis dalam hati, saya terpaksa tunjuk paha saya tunjuk belahan dada saya kepada orang lelaki yang bukan sepatutnya melihat. Saya menangis dosa-dosa tersebut. Syukur Allah tidak matikan saya. Nampak muslimin muslimat, hari ini dia menutup aurat dengan air mata taubat. Hari ini dia bersujud kepada Allah dengan rasa syukur Allah panjangkan usia dia untuk bertaubat. Bayangkan kalau saya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Saya kata nilai ibadah yang macam ni yang tempat jatuhnya pandangan Allah. Dia beribadah sungguh-sungguh untuk minta Allah hapus ampunkan dosa dia. Jadi jangan pernah perasan baik wahai orang yang dipandang baik oleh ahli masyarakat. Sebab kita takut, kita bangga dengan amal ibadah kita. Orang tu tak datang majlis ilmu, dia tak tahu.
saya ni ustazah pagi masjid ni, petang masjid ni, rupanya ada ujub, memuji-muji, berbangga dengan dirinya sendiri. Ini yang paling kita takut. Allah tak nilai ibadah orang macam ni. Maka bahagialah menjadi orang yang berdosa lalu bertaubat kepada Tuhannya. Sampai bila nak taubat? Kalau kita tahu yang muda-muda ni, oh saya dah tengok dah ustazah, tarikh mati saya tahun 2026, ada 4 tahun lagi untuk kita buat maksiat. Mudahlah muslimin muslimat. Tapi sebab antara kita tak ada seorang pun tahu. Nabi SAW menyampaikan al-qari'ah mal-qari'ah. Semua cerita-cerita tentang kiamat, bila sahabat tanya bila, di mana, bagaimana cara, Quran ada jawapannya. Tetapi satu yang Nabi tak pernah bagi tahu, tarikhnya bila. Kalau Nabi bagi tahu, kalau Nabi tahu, lama dah Nabi sampaikan kepada kita. Sebab apa yang datang daripada Allah menjadi wajib untuk Rasul menyampaikan kepada umatnya. Tetapi tak sampai pun pada kita. Bukan Nabi rahsiakan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, apa tujuan dirahsiakan? Supaya kita sentiasa ada khauf dan raja. Khauf, takut, ya Allah, amal aku yang banyak menggunung baru balik umrah semalam ni, Allah terima ke tidak? Ada ujub ni, ada riak ni, ada takabur ni, Allah batalkan amal soleh kita. Masya Allah. Dan ada raja, menangis kita penuh pengharapan. Ya Allah, walaupun dalam keadaan COVID-19 melanda, apa yang engkau pandang dalam amalanku, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Doakan seluruh orang-orang yang kita sayang, bumi Malaysia khususnya, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita raja penuh pengharapan. Yang sabar pasti menang, setiap yang hidup pasti mati. Corona itu juga makhluk, Allah boleh sekelip mata kun fayakun, bunuh, matikan dia. Tapi kenapa Allah masih panjangkan sehingga hari ini? Kita takut dengan angka yang semakin tinggi semula. Tetap yang menjadikan kita ajal, makna datang menjemput kita untuk mati, itu bukan coronavirus. 35 juta seluruh dunia, kematian mencecah 1 juta orang. Kenapa Allah boleh matikan? Kena saja 35 juta tu semua mati. Terbukti alhamdulillah di Malaysia ini yang mati asbab coronavirus baru 100 lebih orang. Maksud muslimin muslimat, yang nak matikan kita bukan sebab coronavirus, tapi kalau Allah kata ajal. Tengok seorang Bilal yang melaungkan azan baru-baru ni, baru hari yang ketiga, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, syahadah tu baru habis, tiba-tiba mati mikrofon. Orang kata agaknya lupa kot, sebab baru belajar jadi Bilal, agaknya mikrofon rosak lagi kot. Rebah sedang bersyahadah, rupa-rupanya mati kawan tu. Allahu Akbar, sihat-sihat walafiat. Indahnya kematian yang begini yang dicemburui. Ustazah bawa trip jemaah makcik-makcik masjid pergi rehlah ibadah ziarah ke Pulau Pangku. Dalam keadaan sedang buat program di sana, ustaz hantar satu video. Tengok ni yang na'udzubillah min zalik, ya Allah, orang duk tengah buat jalan, satu bongkah jatuh kat kereta. Boleh elok je perempuan pakai tudung tu diangkat keluar, sehat. Cedera sikit je dekat tangan kiri, tak mati bang, tak mati. Sebab apa? Belum ajal. Faham ya muslimin muslimat? Jadi dengar saja orang kena COVID ni, terus doakan, ya Allah, wabak ini adalah bala bagi si pendosa, maka bertaubatlah kamu. Bagi orang-orang yang beriman, sebenarnya dia adalah rahmat. Apa rahmat? Kalau ustazah boleh bagi contoh, Masya Allah, Menteri Agama kita yang mulia pun sedang direhatkan oleh Allah daripada kesibukan kerjanya, tapi disuruh rehat, tetap bekerja dengan hujung jarinya. Ada dakwah yang disampaikan dalam di kuarantin pun, Masya Allah. Ini cara. Dan beliau menyebutkan apa, muslimin muslimat, baru nampak macam fokus kepada ibadah yang sendirian berhad. Sebab selama ini ibadahnya adalah untuk ummah, Masya Allah. Jadi cara begini apa kita pandang? Rahmat bagi orang yang beriman. Kalau kita faham konsep macam ni, ala kulli hal alhamdulillah, semuanya kita alhamdulillah belaka. Sebab khauf orang beriman, raja orang beriman boleh mampu mengalirkan air mata yang menjemputnya menjadi ahli syurga Allah. Yang kedua, muslimin muslimat, tangisan penyesalan atas dosa-dosa lalu, berbangkit, bertaubat dan beramal. Kalau asbab tidak berdosa, mana mungkin orang ada rasa untuk bertaubat?
Muslimin muslimat, kalau Allah sebutkan sesungguhnya Allah suka, yuhib, kalimah yuhib ni Allah cinta, hub cinta, kasih. Muslimin muslimat, orang putih tiru bahasa Arab jadi hobi kan. Kalau dah hobi memancing pukul 3-4 pagi pun larat. Kalau dah hobi duduk tengok bola sampai 1 malam pun mampu kan. Muslimin muslimat, sebab hobi. Kita tak marah orang ada hobi tertentu ni, tak marah. Tapi hub, sebab dia cinta benda tu. Mari kita ubah hobi kita ni yang boleh mengundang kecintaan Allah. Salah ke suami saya sendiri minat tengok bola? Muslimin muslimat dirahmati Allah kan, tengok bola tak ada masalah. Tapi subuh nanti bangkit tak? Bangkit subuh. Hatta berjemaah tak di surau masjid, berjemaah. Kerana apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, hobi tu tak pernah salah. Tapi tanya, hobi kita ni boleh bawa cinta kepada Allah tak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah kasih kepada golongan orang-orang yang bertaubat, golongan orang-orang yang bersuci. Jadi bila kita faham konsep macam ni, macam mana nak letak diri kita sebagai tawwabin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Sudah pasti muslimin muslimat, ibu ayah yang ustazah jumpa dekat masjid surau, mendatangi ustazah, seronoknya jadi ustazah. Apa yang seronok cik? Kecil-kecil dah tutup aurat, kecil-kecil dah pandai baca Quran. Agaknya kalau boleh kita intai gedung pahala ustazah ni banyaknya. Takut dengar tahu muslimat. Sebab apa? Sebab yang nilai itu bukan kita tapi Allah. Zahirnya nampak macam bertaubat, zahirnya nampak macam beramal, tapi yang tahu tentang hati kita, innallaha alimun bizatis sudur, Allah. Sebab tu jujur pada diri sendiri. Orang kata demikian, tapi aku ni sebenarnya siapa ya Allah? Engkau pandang bukan pada rupa parasku, engkau pandang kepada hatiku. Orang memuji begini tak selayaknya ya Allah. Engkau yang tahu kadar mana keimananku kepadamu. Saya lebih cemburu dengan makcik. Dah kenapa pula ustazah? Tengok pakai tongkat pun datang masjid. Muslimin muslimat, terakhir yang ikut ustazah pergi umrah tajaan tu ditaja oleh tabung orang ramai RM1 sehari nak bawa ke Baitullah. Ustazah berjalan sampai ke Johor, dijemput ceramah. Jadi ustazah tanya, ada tak kat sini ahli karyah yang fakir miskin, golongan warga emas, tak pernah lagi ke Baitullah? Ada ustazah. Saya nak kenalkan ustazah dengan seorang hamba Allah ni. Kenapa Haji rasa, AJK Masjid rasa beliau ni layak ditaja? Ustazah tunggu jumpa dia. Allahu Akbar, pakai tongkat, kakinya sebelah. Ustazah tahu hujan, ribut, taufan, orang ni 5 waktu mesti ada dalam surau. Naik tangga ni ustazah tengok tangga surau kami, pakai tongkat, hujan macam mana tangan sebelah pegang payung, sebelah lagi pegang tongkat. Sentiasa ada solat jemaah dekat masjid. Kami yang sehat walafiat ni kami malu. Ustazah tak rasa lagi layak ke ustazah? Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak larat dah tengok Allah Tuhan kau tunjukkan aku depan mata sebiji macam ni. Ya Allah pakcik, semoga syurgalah tempat pakcik. Sebelah kaki dah tunggu dalam syurga Allah. Menangis dia muslimin muslimat. Kenapa buat macam tu? Sebab masa kaki saya 2 dulu saya tak pergi masjid ustazah. Allahu Akbar muslimin muslimat. Sebab tu mahu dibegitukan dulu kah? Saya pergi Aceh bawa jemaah kan? Saya kata tak pernah kosong masjid surau dia. Pergi restoran, sabar dulu, jangan turun dulu ya ibu-ibu. Di sini restoran kalau waktu solat memang ditutup. Memang dari dulu macam tu. Iya, lagi selepas tsunami lagi. Semua orang tutup restoran, tak boleh makan waktu solat. Mahu dibegitukan dulukah wahai Malaysia? Mahu disunamikan dulukah? Mahu terpotong kakinya dulukah? Mahu tua dulukah baru untuk kita datang ke masjid surau? Muslimin muslimat dirahmati Allah, ustazah bertemu dengan orang-orang demikian, maka jadilah kita orang muda yang menangisi kehidupan kita, insya-Allah tua amalnya. Abang saya meninggal dalam usia 35 tahun. Anaknya masih kecil 2 orang. 35 tahun, malam Jumaat. Hari Khamis petang azan maghrib baru sampai rumah. Kerja sebagai office boy. Tapi balik rumah mengajar budak-budak mengaji anak-anak jiran. Abang dah lambat dah ni. Tapi kalau kawan abang tanya nanti semua dokumen untuk hantar besok dah siap dah, abang dah siapkan. Sebab tu abang balik lambat. Kenapa kerja besok pun abang siapkan dah, ikat-ikat getah ni untuk orang ni untuk orang ni. Isteri dia tanya diam.
pergi mandi, budak-budak datang mengaji lepas solat maghrib, baca Yasin bila malam Jumaat jadual budak-budak mengaji. Ada mak budak datang, ustaz tolong bacakan doa malam ni birthday anak saya, bacalah doa untuk budak panjang umur, murah rezeki. 11:30 malam baca Yasin lagi. Anak sulungnya saat itu umur 11 tahun, anak buah saya. Ayah, kenapa ayah baca Yasin lagi? Tadi kan dah baca Yasin dengan budak mengaji. Tak apalah, ayah saja nak baca Yasin untuk orang yang nak mati. Siapa yang nak mati ayah? Pukul 1:30 pagi, isteri dia tengok pelik semacam. Abang janganlah bergurau, suka sangat bergurau buat-buat mati. Rupanya bukan bergurau dah malam tu, mati sungguh. Mak saya berada di Singapura, ziarah kakaknya yang sedang nazak. Bahasa mudah kita dah 3 hari bernafas seperti orang nazak, tapi tak mati-mati lagi. Ditelefon daripada KL, abang meninggal. Mak tanya, aksiden ke? Tak, di pembaringannya meninggal. Takkan mati abang, kau sehat je. Faham tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Inilah cerita yang bukan di tangan kita. Lalu nak bertangguh sampai mana kita? Tetapi ketika hari Jumaat diuruskan jenazahnya, nampak macam orang yang mati muda, tua amalnya, dikelilingi, ditangisi jenazah itu. Kalau kita mati dalam usia muda, siapa orang yang nak mengangkat-ngangkat amal soleh kita? Jadi jangan pernah menangis sebab hari ini kita buat baik, orang tak pandang, orang tak puji, orang tak angkat kita jadi AJK masjid, tak angkat kita jadi ketua pelajar, tak anugerahkan kita dengan pangkat-pangkat yang tertentu. Allah Maha mengetahui bila kita kekal jadi orang baik. Setelah matinya kita baru orang cakap ni, itu dia bidadari di pintu Firdausi, cikgu sekolah. Ya Allah, setelah dia mati dekat Mekah kena keren tombang tu, sebenarnya bukan sepatutnya dia mati. Bapak dia kata dia duduk depan multazam di dataran Kaabah, keren tombang di kawasan Sa'i. Orang yang pernah berada di kawasan Masjidil Haram, jauh tu ustazah, ya jauh, tak kena pun tempias. Tapi Allah takdirkan saat kelang kelibut begitu, hanya cedera dekat bahagian kening. Bapak dia kata tak sepatutnya mati. Orang lain ada yang putus tangan, muslimin muslimat dirahmati Allah, tapi kenapa dia yang dimatikan oleh Allah? Insya Allah inilah kematian husnul khatimah. Muslimin muslimat, sebagai cikgu dia pergi kat kantin sekolah, kalau ada budak yang beli makanan, tak ada duit nak beli air, ataupun siapa sahaja budak bagi 1 gelas air sirap, dia bayar. Nak balik sekolah, pakcik berapa orang hari ni, berapa gelas? 200 gelas. Dia bayar 200 gelas, bukannya RM1 pun, berapa sen sangat. Lepas dia dah meninggal baru cikgu-cikgu tahu. Masya Allah, ini rupa amalnya kecil tapi istiqamah. Masya Allah muslimin muslimat, kita cari satu amalan yang kecil tapi istiqamah. Sebab itu ustazah wujudkan, jom siapa nak bersama-sama saya, sehari RM1, orang miskin pun boleh. Oh ustazah, sekarang orang tak pergi umrah, ustazah buat apa dengan duit tu? Mereka menjadi saksi. Masya Allah, COVID-19 ramai orang kehilangan kerja. Anak-anak nak masuk daftar universiti, yuran 700, 800, muslimin muslimat. Mak ayah tak mampu, tak payahlah masuk universiti, mak tak meniaga, berlaku COVID ni. Tak apa, duit-duit ini kita gunakan untuk mereka. Masya Allah. Saya kata kalau kita tak mulakan 5 tahun lepas, RM1 sehari, kita mampu tak menolong orang macam ni? Kita takkan mampu. Ternyata amalan yang dipandang Allah sikit tapi istiqamah. Menangislah kalau kita dalam senang tak boleh tolong saudara kita, dalam susah apatah lagi. Hari ini satu dunia dalam kesusahan, tapi tabung yang kami wujudkan sehari RM1 boleh membantu orang lain. Sebab ini perintah Allah, fis sarra wad dharra, saat lapang, saat sempit, tolong, infak, mudahkan urusan orang lain agar Allah mudahkan urusan kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung tangisan syukur kegembiraan. Bila kita menangis kerana gembira, anak-anak yang dirahmati Allah, cuba hisab, muhasabah saat ini. Flashback, patah balik mak ayah kita yang menunggu di kampung. Pernah tak mak ayah menangis kerana gembira tengok kejayaan kita? Mak ayah yang menangis kerana gembira tengok kejayaan anak-anak yang soleh dan solehah, Masya Allah, syurgalah untukmu wahai anak-anak. Tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita tahu mak ayah kita pernah menangis kerana gagalnya kita, kadang-kadang mereka bukan menangis kerana kita tak dapat 10A pun, tapi kerana apa? Biadabnya bahasa dengan orang tua sendiri. Allahu Akbar. Yang Quran kata wala takul lahuma uff,
jangan mengherdik, jangan bercakap pun. Qaulan karima, sepatutnya bercakaplah yang mulia-mulia kepada mereka. Apa mesej yang Allah nak hantarkan? Allahu Akbar. Baru ni ada satu video Ustazah tonton daripada Datuk Hasan Ali, muslimin muslimat. Terkejut sebab beliau ni orang baik, kita tahu daripada zaman Ustazah sekolah dulu bagi motivasi kebaikan. Tiba-tiba tajuk video tu kurang ajar. Kata apa hal pula tajuk kurang ajar ni? Allah rupanya meruntun jiwa. Cara kita bercakap, cara kita pandang orang tua kita, Masya Allah. Menangis mereka, belum bagi makan ke aku, macam ni dah bahasa. Nanti kalau bagi makan macam mana lagi anak kita tu bang ya? Kalau mereka pernah menangis kerana bahasa kita, kerana bahasa tubuh kita, kerana cara pandang kita. Hatta dalam diam mak ayah kita boleh baca hati kita redha ke tidak pada dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan mimpi untuk masuk ke dalam syurga Allah kalau kita pernah mengalirkan air mata kecewa orang tua kita. Masya Allah. Sebab itu hari ini bila orang beranak 2, 3 usia muda bawah ustazah, datang ustazah, apa yang saya nak buat? Saya rasa isteri saya okey dah, anak-anak saya okey dah, tapi kenapa ada je yang tak kena ustazah? Kenapa ya? Satu, ustazah tanya hubungan dengan Allah. Macam mana dalam Allah bagi limpahan rezeki, apa yang kita buat untuk jalan-jalan agama Allah? Yang kedua, ustazah tanya macam mana hubungan kamu dengan ibu dan ayah? Tak ustazah, okey, semua okey. Tapi saya ingat lagi masa saya nak kahwin dengan isteri saya dulu, mak ayah saya tak redha sebenarnya. Adalah sebab kenapa dia tak setuju. Lalu mak saya menangis, tak setuju dengan pilihan saya. Tapi sekarang okey dah ustazah, dengan cucu-cucu pun baik. Pernah tak datang minta kepada mak ayah yang dulu pernah mengalirkan air mata mereka, sebut sungguh-sungguh, mak, minta maaf dengan mak ayah ni bukan macam dengan kawan-kawan, kosong-kosong ya mak. Apa yang kosong? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kasih sayang antara hubungan ibu ayah dan anak-anak, Masya Allah. Kita sebut, adik ingat lagi dulu masa nak kahwin, mak tak suka dengan pilihan, tapi Alhamdulillah sekarang dah okey kan mak, tolonglah ampunkan. Takut ni kita pernah bagi luka hati ibu dan ayah, memang sudah memaafkan tetapi parutnya masih ada. Sebab itu kadang-kadang mak ayah berdoa untuk anak-anak tetapi terhijab. Mana janji Allah doa ibu ni makbul? Sebab ibu berdoa dalam hatinya masih berparut. Muslimin muslimat dirahmati Allah, minta maaf sungguh-sungguh. Mak yang tu, yang ada sekali tu, mak suruh pilih UIA, saya pilih UKM. Mak maaf lah, cerita lama. Ya mak, nak declare sungguh-sungguh ni, mak maaf ke tidak? Mak nangis kecewa saat itu saya tak dengar cakap mak. Muslimin muslimat dengar, selagi mana mereka masih ada di atas muka bumi. Tapi bila mereka dah tak ada atas muka bumi, muslimin muslimat, kita tak boleh korek lagi dah kubur mereka. Maka boleh lagi tak jadi anak soleh-solehah, boleh mak ayah kita di alam barzah. Apa yang kita sudah sumbang kepada mereka, harta yang kita punya, macam mana kita nak gembirakan mereka? Ya Rab, ini doa anakku yang mana, yang dulu kau kata tu anak tak guna tu, tapi sekarang dia insaf dah, datang dah program dekat Masjid Asy-Syafi'i ni. Muslimin muslimat dirahmati Allah, setiap kebaikan hari ini yang kita buat mengalir pahalanya kepada ibu dan ayah kita. Maka teruslah menjadi anak-anak yang baik untuk bersatu dengan ibu dan ayah kita yang baik di dalam tempat yang paling baik, itulah di dalam syurga Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pagi tadi ada satu messenger sampai dalam inbox ustazah. Ustazah, kan saya terbaca dalam Facebook ustazah, kenapa mesti saya buat baik kepada mak saya? Sedangkan hari ni ayah selalu merintih. Ini kisah pelik-pelik muslimin muslimat. Pagi-pagi lepas ustazah balik subuh, ustazah akan buka handphone, soalan yang pelik-pelik. Kemarin soalan tentang ibu-ibu bila dah seronok pergi majlis ilmu di Masjid Surau, tiba-tiba suaminya pencen. Bila dah pencen, suami kata pagi kan dah pergi masjid, petang duduklah rumah, kita ngeteh sama-sama. Itulah abang nyusahkan aja. Kalau dulu abang kerja senang, petang pun orang boleh pergi masjid. Orang muslimin muslimat, rupanya suami pencen ni menyusahkan dia, kan? Asyik nak berkepit je ustazah, rimah lah, mengadu ke ustazah ni. Allahu Akbar. Kita fikir syurga ke dengan mengenepikan jambatan untuk ke syurga, itulah suami. Saya tulis dekat Facebook muslimin muslimat supaya menjadi pelajaran. Lalu ada anak-anak yang membaca, ustazah saya terkesan, mak saya mengaji tak tinggal,
Pagi petang lepas solat mengaji, banyak duduk, suami tunggu nak makan sama-sama, minta tolong, jom teman sana sini, pergilah sendiri, malaslah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ayah mengadu kepada kami, jadi apa hubungan anak-anak dengan beliau? Saya tanya, mak pergi majlis ilmu ke yang tak layan ayah tu? Tak ustazah, tapi dia mengaji dekat TV. Kalau ada rancangan agama dia tukar kepada channel lain. Amalan dia hanya baca Quran. Kan pelik ni muslimin muslimat. Macam mana orang baca Quran tetapi dia lupa akan perintah-perintah Allah yang lain. Sebab tu Quran ini bukan hanya untuk dimengajii, tetapi untuk kita mengkaji akannya. Apa perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran? Jadi saya kata, jangan benci ibu dan ayahmu. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kalau kita benci mak dan ayah, kita sedang lawan perintah Allah. Sedangkan perintah Allah, siapa pun mak ayah kamu, kekal jadi anak yang baik. Buat baik kepada mak ayah kamu. Tengok macam Asiyah melayan suaminya Fir'aun, si ahli neraka. Tapi apa kata Asiyah? Untuk berbuat kebaikan kepada suami itu adalah perintah Allah. Jadi fokus kita bukan orang lain dah baik ke belum, fokus kita atas dunia ni, kita ini dah baik ke belum. Faham ke tidak? Sebab itu kita ni dah baik ke belum. Hari ni orang sibuk, kenapa dia macam tu ya ustazah, kenapa dia tak baik? Saya akan jadi Fatimah Az-Zahra bila suami saya jadi Saidina Ali. Kompom takkan jadilah sampai bila-bila. Janganlah doa macam tu ustazah. Inilah doa saya siang malam. Akak kena jadi Fatimah Az-Zahra dulu. Kita kena jadi orang baik, insya-Allah akan didatangkan yang baik-baik di sekeliling kita. Kalau kita seolah-olah mengancam-ngancam, mengugut-ngugut Allah, kalau engkau datangkan aku yang baik-baik, aku akan buat baik ya Allah. Sekarang kamu Tuhan atau kamu hamba? Tuhan kita adalah Allah. Ikut saja apa yang Allah perintahkan. Simple sifir dalam hidup, tapi kenapa payah sangat kita nak buat? Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, tangisan syukur kegembiraan, pastikan terus bergembira sampai ke akhirat Allah. Seterusnya, tangisan untuk saudaranya kerana kasih sayang. Ustazah, saya sayang kawan saya tu, berkawan dengan dia, sekurang-kurangnya bila berjalan dengan kamu, dia tahu berhenti sekejap nak solat zuhur kat mana. Kalau berkawan dengan kelompok yang itu, solatnya entah ke mana. Jadi jangan tinggal. Sebab itu anak-anak yang ustazah kasihi, adik-adik, berkawanlah kata Nabi dengan penjual minyak wangi. Balik ke rumah, ibu akan tanya, kamu beli minyak wangi kat mana? Bukan belilah ibu, lepak kedai kawan tadi. Kan kawan jual minyak wangi, kita tak bawa balik, tapi wangi harumnya itu sampai ke dalam rumah kita. Masya Allah, Nabi sebutkan jangan berkawan dengan orang yang tukang kimpal besi. Baunya orang membakar besi ni, balik ke rumah masih terhidu. Bukan si tukang kimpal besi tu orang hina, mereka tu berusaha orang mulia. Kalau zaman sekarang anak tak merokok, balik ke rumah merokok. Mak kata, kamu merokok? Tak, tadi lepak dengan kawan-kawan, semua 4 orang merokok, abang seorang tak merokok. Kan bau tetap juga bau rokok. Jadi muslimin muslimat, Nabi suruh kita berkawan dengan orang yang baik-baik, supaya tempias kebaikan itu sampai kepada kita. Maka menangislah kita apabila melihat saudara kita melakukan dosa. Bukan kita benci, ya Allah aku sayang dia kerana engkau. Anugerahkanlah petunjuk, hidayah kepadanya ya Allah, sama ada dia masih hidup ataupun setelah aku meninggal dunia ya Allah, gerakkan hatinya untuk menutup aurat dengan sempurna. Sebab kita nak jumpa balik dalam syurga. Dia baik tapi dia tak buat perintah asas, tutup aurat tidak, solat tidak, macam mana nak masuk syurga? Baca angan-angan ke Firdausi muslimin muslimat dirahmati Allah, akan nampak apa yang ustazah jumpa di masjid surau. Ustazah saya nak mati husnul khatimah, ustazah saya nak masuk syurga, tapi cakapnya dalam Facebook masih mencaci maki, masih mencarut-carut. Profile picture dia masih lagi pakai skirt pendek, masih lagi rambut yang dipamerkan kepada orang lain. Macam mana nak syurga? Ternyata syurga ini diangan-angankan oleh semua orang. Asasnya apa untuk masuk ke syurga Allah? Taat perintah Allah. Bukan ikut nafsu. I tak pakai tudung pun I baik juga, tak pernah sakitkan hati orang. Orang pakai tudung labuh pun mengumpat orang juga. Itu hal dia. Hal kita setelah pakai tudung labuh mengumpat orang ke tidak?
Begitu kita faham, sebab Allah nak tanya kamu, man amila salihan fali nafsih. Kita buat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sebab kita tak ditolong di akhirat dengan amalan orang lain, tapi di akhirat yang mendatangi kita adalah amalan kita sendiri. Anak-anak, ibu-ibu yang Ustazah kasihi, satu hari di TV Al-Hijrah diberi tajuk tentang cantik di hadapan Allah. Okay, bila sebut tajuk cantik di hadapan Allah, bab wanita ni ceritalah bab makeup sebagainya, perhiasan yang menjadi fitrah bagi wanita. Okay, jadi Ustazah kongsi antara tips menjadi wanita salehah adalah malamnya mesti ada tahajud walaupun 2 rakaat. Bangkit. Kerana apa muslimin muslimat? Kerana dalam tahajud itu dijanjikan wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri. Dan di dalam tahajud itu kita disuruh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam faham, dalam tahajud itu di dalam sujud banyakkan menangis, jatuhkan air mata seperti ciri-ciri bidadari di pintu Firdausi tadi. Kerana apa Ustazah sebutkan demikian? Sebab saat orang lain sedang tidur lena berdengkur, kita menyungkurkan wajah kita sujud di hadapan Allah, bertafakur, minta kepada Allah, ya Allah, banyak sangat dosa aku yang terdahulu, yang terkemudian, siapa lagi ingin mengampunkan dosa-dosa? Kita minta dengan Allah, tanpa sedar jatuh air mata. Inilah air mata penduduk bumi yang akan menjadikan asbab mudah untuk masuk ke syurga Allah. Jadi kalau tajuk tangisan ahli syurga tu tak kena, kita nampak dah satu persatu air mata yang macam mana boleh memadamkan neraka Allah untuk kita. Muslimin muslimat yang terakhir Ustazah nak kongsi, menangislah kerana sukarnya menangis kerana Allah itu adalah tanda hatimu keras. Jadi banyakkan menangis. Menangis kerana takutkan Allah. Ustazah, saya tak bolehlah menangis. Dulu-dulu sebelum pasca Covid, Ustazah selalu lead solat tasbih muslimat di Masjid Surau. Yang paling comel makcik-makcik ni apa soalan dia, muslimin muslimat dirahmati Allah? Macam mana Ustazah masa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu kita nak menangis? Lepas tu tadi saya dengar akak teresak-esak tu, kenapa? Saya nangis sebab dengar Ustazah nangis. Tu dia muslimin muslimat. Belum menangis lagi kalau begitu. Kita menangis, biasa kan orang perempuan, Ustazah saya tak boleh tengok lah orang nangis. Dengan saya nak nangis. Itu belum air mata yang lahir daripada hati. Tetapi orang seperti Abu Bakar yang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apalagi akhlak Nabi kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang aku belum buat wahai Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tak ada wahai ayah kesayangan, semua buat dah. Abu Bakar ni photostat sebiji apa yang Nabi buat dia nak tiru terus, copy paste, nak tiru terus, tak ada tangguh-tangguh. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, sampai ditanya mesti ada wahai Aisyah, Rasulullah insan mulia. Sampailah bila ditanya, oh ada ayah. Rasanya ayah tak mampu nak buat kot. Kisah yang mana saya percaya ramai orang tahu dah, kisah ketika Nabi bertemu dengan seorang Yahudi tua yang buta matanya, setiap pagi memberi makan roti dicicahkan dalam air susu. Masya Allah. Kata Aisyah, yang ni rasa ayah tak boleh nak buat kot. Maka Abu Bakar pergi setelah wafatnya Rasulullah, pergi suapkan Yahudi tua yang buta itu. Apa katanya kan? Sambil suap tu, kau kenal tak seorang lelaki nama Muhammad? Dia tu tukang sihir tu, penipu tu, mengutuk-ngutuk Muhammad. Allahu Akbar. Kau ni siapa sebenarnya? Dia buta, tak tahu siapa yang suap dia tiap pagi. Kau ni siapa sebenarnya? Kenapa lain sangat suap aku hari ni? Kan? Apa yang lainnya wahai pak cik tua? Kan aku dah bagi roti, cicah pula dalam air susu dah. Orang yang sebelum ni bukan macam tu. Dia ambil roti tu, dilembutkan, dihancurkan sebab dia tahu aku dah tak ada gigi. Engkau ni roti keras-keras masukkan dalam mulut aku. Menangis Abu Bakar. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Ini rupanya akhlak Rasulullah yang kata Aisyah, aku tak boleh tiru pun. Menyantuni golongan yang semampunya. Kalau anak kecil dilayan bagaimana? Seorang anak kecil menangis, berpakaian baru semua kawan-kawannya di hari raya. Tapi kata Rasulullah, kenapa menangis? Ibu dan ayahnya telah tiada. Dibawa balik bertemu Aisyah yang berkahwin dengan Rasulullah, tak ada zuriat.
pandanglah seluruh anak-anak di Madinah ini sebagai anak-anak kita, wahai Aisyah. Nak tak engkau berayahkan aku Muhammad, beribukan Aisyah ummul mukminin. Subhanallah, seronok tak anak tu muslimin muslimat? Seronok. Bertemu dengan orang tua, begitu pula bahasanya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila kita nak sebutkan akhlak yang demikian, muslimin muslimat, apa kata Abu Bakar? Kalau tak mampu menangis takutkan Allah, dalam sujud menangis kerana terkenang ingat akan kebaikan maha baiknya Allah kepada kita, berlakonlah untuk menangis. Makna mula-mula ni kita paksa berlakon dulu, menangis dulu. Muslimin muslimat, menangis sebab apa? Oh, saya kalau tengok filem Hindustan berpisah dengan boyfriend dia tu, saya nangis ustazah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, murahnya air mata kita. Tapi menangis kita kerana apa? Ya Allah, aku tengah sujud tahajud, taubat, tapi kenapa tak ada air mata yang jatuh? Paksa walaupun berlakon. Lama kelamaan kita akan terasa lazat menangis, mengadu kepada Allah. Biar orang tak dengar keluhan kita, biar orang tak dengar rintihan kita, tapi kita kembalikan kepada Allah yang maha mendengar, kita kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui. Ustazah kata belajari Asmaul Husna, 99 nama. Di dalamnya ada nama Allah Ya Alim. Alim tu macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Ya Allah, aku dah buat baik tapi kenapa orang buat tak tahu je? Ya Allah, aku buat macam ni tapi tak ada orang say thank you pun. Sebut nama Allah 99 indah. Yang diuji dengan rezeki seru namanya Ya Razzaq. Yang diuji dengan kerasnya hati dia, Ya Allah Ya Latif. Kalau kita kata orang tak tahu kebaikan kita tapi engkau tahu, orang fitnah aku bukan-bukan, engkau tahu Ya Allah. Ya Alimu Ya Alim, 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 Ya Alimu Ya Alim. Baru satu daripada 99 nama Allah. Cari, kenali apa masalah kita. Semua kita ada ujian, semua kita ada masalah. Kenali Allah dengan namanya. Kita duk Ya Rabb, Ya Allah, kurang lagi rasa. Oh, aku sempit rezeki. Ya Razzaqu, Ya Razzaq, sebut. Rasa banyaknya dosa. Ya Ghaffaru, Ya Ghaffar. Sambil buat kerja, gosok baju, air mata pun jatuh sebab kita rasa hati kita bercakap-cakap dengan Allah. Terasa kenapa ya ustazah, anak saya lepas kahwin lebihkan belah isteri, tak balik ke rumah saya. Ya Allah Tuhan, sifat Allah Ya Rahman, sifat Allah Ya Rahim. Kita tak takut ditinggalkan kerana satu hari nanti kita akan meninggal seorang-seorang di alam barzah. Tak takut. Kembalikan Ya Rahimu Ya Rahim, Ya Rahimu Ya Rahim. Terasa kalau sudah punya kasih sayang Allah, kita dah tak peduli dengan kasih sayang seluruh makhluk-makhluk Allah. Faham ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Ini bicara tangisan ahli syurga pada pagi ini. Pun macam awal tadi, apa yang tak sempat cakap kat TV nak cakap kat sini. Tapi bila tengok apa yang ustazah catat kat sini, baru satu poin dia ustazah sebut. Maka nak ceritanya apa? Ilmu Allah terlalu luas. Kalau ustazah Zai tak layak dipanggil sebagai ulama, jauh. Tapi kalau ulama tu macam mana? Dia duduk tepi pantai, masukkan jari ke dalam air laut, angkat jari kelingking, jatuh setitis. Yang setitis itulah ilmu alim ulama. Ilmu ustazah Zai lagi lah teramat-amat jauh daripada itu. So yang kita nak kaji ilmu Allah, fahami Quran, datang ke majlis-majlis ilmu, baru kita kena dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak datang cinta kepada Allah, cintai, kenali diri. Ya Allah, nak letakkan jari kita bergerak semua macam ni pun kehendak Allah. Minta maaf sebut, nak masuk tandas, kalau Allah tak izinkan kita boleh membuang, duduk ICU kita. Ada beg-beg air kencing,
najisnya dalam pampers. Kenapa kak sampai macam ni? Tak tahu ustazah, sakit perut tapi tak boleh membuang. Maknanya hatta bab begitu pun kita tak boleh buat apa-apa untuk diri kita. Semuanya mutlak milik Allah. Jadi nak kembali kepada siapa lagi yang ustazah kasihi? Haruslah kita kembali kepada Allah. Moga Allah redha, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah pilih kita bertemu dalam Raudatul Jannah. Moga Allah jumpakan kita sekali lagi di dalam jannah yang sebenar. Okay? Hari ini sahabat ustazah bawa 2 buku, satu Angan-Angan ke Firdausi, satu lagi buku Dakwah Penuh Ukhuwah. Buku yang ustazah dedikasikan untuk almarhumah Ustazah Syadia Abbas, sahabat kami. Ada 22 orang ustazah, termasuk Ustazah Asma Harun, Ustazah Hafizah Musa. Ramai dalam tu kami menulis pengalaman dakwah dan kenangan bersama almarhumah Ustazah Syadia. Sehat walafiat, usia 39 tahun. Petang-petangnya bercerita dengan kami, teringat kegemaran arwah Pak Mentua. Kami duk kata pasal apa petang ni, sembang pasal arwah mentua punya favourite pula ni. Esok pagi kami buka handphone, dapat berita kematian isteri tercinta oleh Ustaz MK Azman. Seminggu kami menangisi. Saya kata pada sahabat pendakwah, apa guna kita menghadiahkan air mata macam kita tak redha dengan kematian yang menghidupkan jiwa-jiwa ini. Ayo kita berkongsi kisah, semoga menjadi ibrah kepada orang-orang yang membaca. Sesungguhnya dakwah ini bukan untuk kami saja para pendakwah, tetapi setiap kita yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua kita adalah pendakwah. Sebarkan ikut cara kita. Kawan-kawan kita diajak pada kebaikan, nampak kemurkaan kita mampu kita cegah dengan lisan, tak mampu kita doakan kebaikan. InsyaAllah semua kita orang yang baik-baik selagi mana kita serahkan semua perkara kepada Allah yang maha baik. Amin ya rabbal alamin. Maaf zahir batin. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.